Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Hajar Raihan binti Henry Gustiman alias Muhammad Hilmi. Boleh panggil saya Raihan. Saya daripada ambilan 2024-2009. Option seni visual. Kumpulan saya telah mengambil artikel yang bertajuk Kajian Awal Terhadap Perubahan Sosial dan Seni Visual Terhadap Bakat Muda Sezaman. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengenal pasti hubungan karya seni dan perubahan sosial berdasarkan teori sosiologi Arnold Hauser 1959. Dua karya dari Bakat Muda Sezaman BMS akan dijadikan sampel bagi merungkai aspek bentuk dan makna berpandukan teori kritikan seni Feldman 1994. Isi kandungan pembincangan artikel. Hasil perbincangan akan menjelaskan perubahan sosial yang berlaku dan kesannya terhadap karya seni visual BMS. Artikel ini telah diterbitkan pada Disember 2022 dan penulisnya ialah Naif Firdaus EL yang bermaksud penulisnya adalah lebih daripada satu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nama Syara binti Rosli daripada Option Seni Visual yang membutuhkan tajuk Penanda Wacana. Apakah itu maksud penanda wacana? Penanda wacana merujuk pada perkataan, rangkai kata atau frasa yang menjalinkan sesuatu idea atau maklumat dengan idea atau maklumat yang lain dalam wacana. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi penanda wacana. Yang pertama, penanda wacana dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuknya kesatuan. Yang kedua, ianya mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana. Yang ketiga, ianya dapat menghasilkan wacana yang koheren atau berkesatuan. Yang keempat, menghubungkan antara perenggan. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis penanda wacana. Penanda wacana terbagi kepada 3 jenis, iaitu penanda organisasi, penanda kronologi dan penanda idea. Seterusnya, kita pergi kepada penanda kronologi. Maksud penanda kronologi ialah merupakan satu daripada unsur bahasa yang digunakan untuk mempertahukan idea atau hujah dalam wacana. Contoh penanda kronologi berikut dikemukakan. Penanda organisasi yang sering digunakan dalam wacana lisan dan penulisan. Contohnya, kini, seterusnya, lantas, kemudian dan selanjutnya. Berikut merupakan contoh penanda kronologi. Seterusnya, kita pergi kepada penanda idea. Apakah maksud penanda idea? Penanda idea merupakan perkataan, rangkai kata atau frasa yang digunakan untuk menjalinkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea. Penanda idea dikategorikan kepada 3, iaitu penanda idea mengembangkan idea, penanda idea bertentangan idea dan penanda idea hubungan idea. Contoh penggunaan penanda idea di dalam sebuah artikel seperti raja pertama, oleh itu digunakan bagi menghubung sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana. Dan yang kedua, dalam rajah kedua ialah selain itu, yang berfungsi sebagai menghuraikan sesuatu maklumat dalam sebuah wacana. Kebiasaannya digunakan pada awal ayat dan permulaan perenggan. Seterusnya, kita pergi kepada penanda organisasi.
Maksud penanda organisasi dalam konteks penulisan akademik merujuk kepada bahagian-bahagian dalam wacana. Contohnya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahawa dalam bahagian ini, sebagai contohnya, dan lain-lain lagi. Contoh penulisan penanda organisasi dalam sebuah artikel iaitu perkataan contohnya. Ia digunakan bagi mempertautkan atau menghubungkan antara bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Saya pula akan menerangkan tentang keutamaan wacana dalam penulisan akademik. Okey, kita akan mulakan dengan pengenalan dia dulu. Keutamaan wacana ialah aspek yang sangat penting dalam sesebuah penulisan dan akan menentukan sesuatu penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Utuh bermaksud tidak rosak. Keutuhan bermaksud kesempurnaan menurut Kamus Dewan Perdana 2021. Wacana pula bermaksud suatu kesatuan idea. Kamus Dewan Perdana 2021 mendefinisikan wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita. Justeru, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna. Terdapat dua aspek yang penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapat koheren. Koheren merupakan perantaraan kekuasaan idea yang menunjukkan sesuatu idea atau fikiran dijalin dalam sesebuah cerita atau peristiwa untuk membentuk teks. Peristiwa atau cerita yang ingin disampaikan mempunyai makna. Hal ini bermaksud koheren merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur dengan jalinan yang kemas dan rapi, menjadikan wacana itu satu teks yang bermakna. Selain itu, wujudnya kohensi. Kohensi merupakan keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Menurut Holiday dan Hassan, kohensi ialah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan suatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Terdapat 4 jenis keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Yang keempat, keutuhan fonologi. Saya akan mulakan dengan keutuhan semantik. Keutuhan semantik ni merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji makna. Menurut Husin Fathiddin 2016, keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik jalinan makna atau satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat beberapa jenis hubungan keutuhan semantik. Biar saya terangkan. Keutuhan semantik terbahagi kepada 11. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan hasil. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan tujuan. Yang keempat ialah hubungan syarat dan hasil. Yang kelima ialah hubungan latar dan kesimpulan. Yang keenam ialah hubungan perbandingan. Yang ketujuh ialah hubungan memperkuatkan isi. Yang ke-8 ialah hubungan parafasa. Yang ke-9 ialah hubungan amplifikatif penghuraian. Yang ke-10 ialah hubungan tempoh masa. Yang ke-11 ialah hubungan ibarat. Contoh cara penulisan keutuhan semantik bagi sebab dan tujuan dalam penulisan artikel ialah seperti rajah pertama. Kemelut yang berlaku adalah memasarkan karya seni visual kepada masyarakat umum. Hubungan sebab dan tujuan ini bermaksud seseorang melakukan sesuatu perkara kerana tujuan yang tertentu. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Hubungan dari segi leksikal ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Terdapat 6 hubungan leksikal iaitu antonim, sinonim, himonim, hiponim, homograf dan polisem. Contoh penulisan keutuhan leksikal bagi sinonim dalam sebuah artikel iaitu landscape dan seni bina. Sinonim ni menunjukkan kepada sesuatu perkataan yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal.
Gramatika berasal daripada perkataan gramatis yang berbau maksud mengikut peraturan. Menurut Kamus Dewan Perdana 2021, gramatika bermaksud nahwan atau tata bahasa. Makna gramatika merupakan makna yang muncul akibat proses tata bahasa. Abdullah Yusuf 2009 menjelaskan bahawa makna gramatika hadir daripada proses gramatika. Proses gramatika seperti pengimbuhan, penggandaan, pemajmukan, penanda penghubung, penanda rujukan, penanda pergantian, penanda pengguguran elipsis. Contoh keutuhan gramatika penanda rujukan, kata ganti nama diri ketiga dalam sebuah artikel, iaitu dalam rajah pertama ini ialah tentang pelukis yang menjadi pengganti bagi nama pengkarya. Dan akhir sekali ialah keutuhan fonologi. Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Indrirawati Madiansyah 2006 menyatakan fonologi ialah subdisiplin yang mengkaji bunyi bahasa tentang fungsi, perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item logistik. Tugas bidang fonologi ialah merumuskan, menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam suatu bahasa secara terperinci. Kamus Dewan Perdana 2001 mendefinisikan fonologi sebagai kajian tentang sistem bunyi dan fungsinya dalam sesebuah bahasa. Keutuhan fonologi terbahagi kepada 3 jenis, iaitu hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan, yang kedua hubungan melalui intonasi suara, yang ketiga hubungan berdasarkan nada suara. Sekarang kita masuk pada tajuk rujukan dan sitasi bagi penulisan akademik. Sitasi bertujuan memberitahu pembaca tentang fakta daripada sumber rujukan. Rujukan dan sitasi ditulis mengikut format APA edisi ke-7, American Psychology Association 7 edition. Ini adalah contoh cara penulisan sitasi dalam sebuah artikel, seperti perkataan yang telah digariskan di dalam rajah pertama dan rajah kedua, yang menunjukkan nama seorang yang penulis dari mana kita mendapat maklumat tersebut. Dan yang ini pula cara penulisan rujukan dalam sebuah artikel. Kebiasaannya rujukan ini dituliskan di muka surat terakhir di sebuah artikel.